isu penderaan kanak-kanak menjadi buah mulut masyarakat di Malaysia. Anda bersama saya, Amira Nabila. Saya akan kupas isu ini dengan lebih mendalam lagi. Penderaan merujuk pada penderaan mental dan fizikal manusia. Penderaan terhadap kanak-kanak bukanlah satu isu yang baru berlaku di Malaysia. Bahkan, ia telah menjadi satu isu yang membelenggu masyarakat di negara kita. Jika disalat di rada akhbar, kita semua akan dapati bahawa bilangan kes penderaan kanak-kanak kian meningkat tanpa titik noktah. Ibarat cendawan yang tumbuh selepas hujan. Setiap kanak-kanak mempunyai hak untuk hidup sihat dan bebas dari keganasan. Setiap tahun, sekurang-kurangnya 2,000 kanak-kanak di Malaysia telah dilaporkan menjadi mangsa penderaan dan pengabaian kanak-kanak. Penderaan kanak-kanak adalah masalah global yang besar. Ia memberi impak serius terhadap kesihatan mental dan pertumbuhan fizikal kanak-kanak, kesejahteraan serta perkembangan sepanjang kehidupan mereka. Dengan itu, ia menjadi masalah kepada masyarakat secara amnya. Penderaan kanak-kanak secara amnya dapat dibahagikan kepada 4 jenis penderaan, iaitu penderaan secara fizikal, penderaan seksual, penderaan emosi dan pengabaian. Penderaan fizikal bermaksud kecederaan fizikal sama ada kecederaan ringan sehingga kecederaan teruk seperti patah atau kematian. Ianya disebabkan oleh tumbukan, tamparan, sepakan, gigitan, tikaman ataupun pukulan yang menggunakan tangan, kayu atau sebarang objek atau apa-apa sahaja yang boleh mencederakan kanak-kanak. Penderaan emosi kebiasaannya sukar untuk dibuktikan. Ianya biasa berlaku apabila penderaan jenis lain dapat dikenal pasti sebagai contoh, kanak-kanak dikurung di dalam almari gelap. Ianya telah memberi kesan secara tidak langsung terhadap emosi kanak-kanak itu sendiri. Penderaan seksual atau sebarang aktiviti yang bermaksud untuk mendapat kepuasan dan memenuhi kehendak orang dewasa atau kanak-kanak remaja. Ini termasuk mempengaruhi atau memaksa kanak-kanak dalam melakukan aktiviti seksual yang bertentangan dengan undang-undang. Seterusnya ialah pengabaian. Pengabaian berlaku apabila kanak-kanak menginap di rumah di mana orang dewasa tidak memberi keperluan asas seperti keperluan fizikal, contohnya kegagalan untuk menyediakan keperluan seperti makanan, tempat perlindungan atau kekurangan pengawasan yang teliti. Yang kedua ialah pengabaian dari segi perubatan, contohnya kegagalan untuk memberi rawatan atau perawatan kesihatan mental. Yang ketiga ialah pendidikan dan penyediaan, contohnya kegagalan untuk memberi pendidikan atau menawarkan perkhidmatan khas. Dan yang keempat ialah pengabaian emosi, iaitu kurang perhatian terhadap keperluan emosi kanak-kanak, kegagalan untuk menyediakan penjagaan psikologi dan membenarkan kanak-kanak untuk minum alkohol atau menggunakan dadah. Jadual ini menunjukkan statistik kes penderaan kanak-kanak di Malaysia yang dilaporkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat iaitu JKM pada tahun 2013 sehingga tahun 2017. Berdasarkan jadual ini, secara umumnya dapat kita lihat bahawa jumlah kes penderaan semakin meningkat pada setiap tahun. Dan antara kes yang tertinggi menyumbang kepada jumlah besar kes penderaan kanak-kanak adalah dari kategori penderaan fizikal. Penderaan fizikal yang membawa kepada kecederaan tubuh badan kanak-kanak ini diperhatikan meningkat dari tahun 2013 ke tahun 2014 dengan peningkatan kes sebanyak 83 kes daripada 1,134 kes kepada 1,217 kes. Kemudian, mengalami penurunan kes sebanyak 50 kes dengan jumlah 1,167 kes pada tahun 2015. Walau bagaimanapun, angka ini mencatatkan kenaikan lebih 2 kali ganda pada 2 tahun berikutnya di mana pada tahun 2017, kes penderaan fizikal meningkat sebanyak 325 kes dengan jumlah sebanyak 1,628 kes berbanding tahun 2016 sebanyak 1,303 kes. Persoalannya, mengapakah ibu bapa ataupun pengasuh sanggup bertindak sedemikian terhadap kanak-kanak? Jadi, sama-sama kita dengarkan pandangan daripada pakar psikologi, Profesor Madya Dr. Mariani Muhammad Noor yang juga merupakan Dekan Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Baik, pada mereka kalau kita masyarakat luar memandangi itu memang satu perkara yang tidak sepatutnya dilakukan. Tetapi bagi pelaku yang melakukan itu adalah perkara biasa buat dia. Dan biasa buat dia kerana dia telah tergolong dalam lingkungan yang
emosinya tak stabil, perasaan yang bercampur bau, perasaan marah, perasaan dendam dan segala masalah yang ada pada dia itu tidak dapat diselesaikan. Dan apa yang berlaku ialah apabila terlalu banyak masalah yang tidak boleh diselesaikan atau kita kata dalam psikologi ialah unfinished business, maka jalan penyelesaiannya ialah yang paling dekat. Ya? Dan kita lihat kalau kes yang terkini, yang kes Yaya itu, di mana Yaya adalah yang paling hampir. Dan saya pasti bahawa ibu tiri ini mempunyai masalah-masalah yang masalah daripada segi perasaan, masalah mungkin daripada segi emosi, hubungan dengan suami dan masalah dengan keluarga dan banyak lagi masalah-masalah lain yang kita mungkin tidak tahu. Cuma di sini sekarang ini apabila kita lihat kes Yaya ini sehingga patah tulang rusuk dan bersambung semula tanpa ada rawatan-rawatan menunjukkan betapa kejamnya si pelaku ini hingga boleh menyebabkan meninggalkan anak itu dalam keadaan kesakitan begitu lama. Bukan sebulan, bukan 2 bulan, bukan 3 bulan. Dan hingga sanggup pula meninggalkan, orang kata, memukul anak ini sehingga lebam-lebam. Dan yang terkini yang saya lihat sendiri ialah kulit kepalanya meninggalkan ada dalam keadaan lubang sedikit. Bermakna menggunakan peralatan-peralatan yang begitu keras, begitu tajam dan bayangkan kalau kita sendiri luka dengan pisau sakit, apatah lagi kanak-kanak. Dan ini tidak akan dirasai oleh pelaku. Seterusnya, sama-sama kita dengarkan nasihat daripada pakar kepada masyarakat tentang cara mendidik anak-anak. Kadang-kadang ibu bapa itu dikurniakan anak yang begitu baik sekali. Tetapi kadang-kadang anak-anak ibu bapa itu dikurniakan anak yang boleh tergolong dalam golongan yang kadang-kadang kita kata kita nak duduk 1 minit pun kita tak boleh. Ya? Jadi perlulah ibu bapa ini mempunyai sikap yang lebih berhemah untuk mendidik anak. Ya? Sikap yang sesuai. Saya tak boleh katakan kalau begini guna rotan, kalau begini guna psikologi. Perlu seimbang dengan siapa diri anak itu ataupun peribadi anak-anak itu ataupun dikatakan personality anak-anak itu. Ya? Ada anak-anak yang dikatakan boleh mendengar cakap ibu bapa. Ada yang anak-anak tidak boleh. Tetapi kita kena lihat bagaimana pula kata-kata ibu bapa itu. Kalau kata-kata ibu bapa itu hanya setakat duduk sekarang. Mak kata duduk, dengar. Jadi kalau kita hanya memberi kearahan tegas tanpa memberi pada peluang untuk anak itu bersuara, maka anak itu akan ikut. Tetapi lama-kelamaan dia akan memberontak. Memang sebagai seorang ibu bapa, memang anak itu adalah merupakan amanah ataupun anugerah Allah kepada kita semua. Ya. Dan mendidik anak-anak ini perlu mengikut perubahan zaman. Kalau dulu, kalau saya masih ingat lagi ya, memang ibu bapa saya menggunakan rotan juga ya. Guru saya juga menggunakan rotan. Tetapi sekarang rotan tidak boleh digunakan lagi. Ya. Dan hanya bermain dengan kata-kata. Dan kata-kata ini lebih kepada unsur-unsur psikologi. Sebab itu orang kata jangan guna psikologi, guna saja rotan logi. Tapi pada saya, seimbangkan kedua-duanya. Psikologi pun ada, rotan logi pun kena ada. Dengan kata lain, gaya keibubapaan itu perlulah sesuai dengan sikap anak-anak itu. Siapa anak-anak itu? Baiklah Cik, saya ada satu soalan. Okey, Cik sebagai masyarakat, apa yang Cik boleh lakukan untuk tangani kes penderaan kanak-kanak ni? Pada pendapat saya lah, kita sebagai masyarakat, kita mestilah peka dengan persekitaran kita. Apa yang berlaku pada jiran, macam jangan ada sikap yang kita macam tak peka dengan sekeliling. Contoh macam, yelah kita pergi kerja, balik kerja, takkan kita tak kenal kan. Macam kita punya jiran siapa, macam kena bertegur siapa lah sekurang-kurangnya. Kalau kita dapat tahu tentang penderaan, kita ambillah langkah untuk tegur jiran kita. Tapi kalau macam tak ada apa-apa perubahan juga, kenalah ambil tindakan dengan melaporkan kejadian itu kepada polis. Mungkin dengan cara ini, kes penderaan dapatlah kita tangani. Sekian itu daripada saya. Kalau menurut saya, kesan penderaan terhadap kanak-kanak akan mengakibatkan kanak-kanak itu trauma dan akan menyukarkan mereka untuk bergaul dengan masyarakat. Trauma yang dihadapi oleh mereka sewaktu kecil akan dibawa sehingga ke besar nanti. Dan itu akan mempengaruhi dari segi sosial mereka, interaksi dengan masyarakat, dan juga akan, pada saya lah, akan membantutkan pemikiran mereka kerana mereka takut untuk bergaul dengan masyarakat sekeliling.
Anak-anak merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ibarat kain putih dan ibu bapa lah yang mencorakkan mereka. Oleh itu, saya menyeru kepada semua ibu bapa agar mendidik anak-anak dengan penuh dedikasi. Kerana kekasaran hanya mendatangkan kemudaratan. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum.